Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mendengarkan dan juga mempelajari sebahagian daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita pimpinannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesihatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat mengisikan kesempatan masa kelapangan itu dengan perkara-perkara yang berfaedah, terutama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang apabila kita mempelajarinya mendekatkan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin lagi kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu yang terakhir yang kita bahaskan adalah berkenaan dengan Nabi SAW baru selesai menerima wahyu yang pertama, di mana ketika itu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha mengutus pembantu-pembantunya untuk mencari Nabi SAW. Baik, kemudian sambungan daripada apa yang kita lalu pada minggu yang lalu, bahawa Siti Khadijah radhiyallahu anha apabila telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun menceritakan apa yang telah terjadi, maka Siti Khadijah radhiyallahu anha memperbetulkan pakaiannya, kemudian pergi ke tempatnya Waraqah bin Naufal. Siti Khadijah pergi berjumpa dengan sepupunya Waraqah bin Naufal ini adalah kerana salah satu sebabnya kerana Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu dalam erti kata yang lain boleh kita faham adalah boleh dijadikan sebagai sandaran. Anything masalah-masalah, maka boleh direferkan, maka boleh kembali kepada orang yang alim. Mentelah lagi apa lagi jika mana orang yang alim itu
Orang yang mempunyai ilmu itu merupakan di antara kaum keluarga sendiri. Jadi Waraqah bin Naufal ini merupakan sepupunya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Bila daripada kalangan keluarga sendiri, maka senang untuk kita bertanya. Tidak ada rasa, mungkin kurang rasa malunya. Mungkin kalau kita nak menceritakan masalah, tidak rasa segan silu sangat, kerana ini adalah keluarga kita sendiri. Atau mungkin itu adalah sepupu kita ke, anak saudara ke, anak sendiri ke, tidak ada masalah. Kerana apa? Ada hubungan keluarga. Jadi itu yang terbaik apabila ada di antara keluarga kita itu yang memahami agama atau yang memperdalami agama. Tak semestinya orang yang memperdalami agama itu dia berpangkat ustaz. Tak semestinya. Dia mungkin orang yang dah lama belajar agama. Maka dia mempunyai ilmu. Maka kalau kita ada masalah, kita boleh refer kepada orang-orang yang sedemikian. Sebab tu kalau kita masih ingat, yang dengar khutbah pada minggu yang lalu. Kenapa saya cakap yang dengar khutbah minggu yang lalu? Kerana ada dua kategori. Kategori orang yang dapat datang sembahyang Jumaat tapi tak dengar khutbah. Ni kategori parah sikit. Maaf katalah, bukan parah sangat, parah sikit. Parah dia apa? Dia sampai dekat masjid, imam kata ittaqullah, dia pun kat bawah pun belayar. Ni parah sikit. Kategori yang kedua yang tak dapat datang sembahyang Jumaat. Jadi pada minggu yang lalu, khutbah pada minggu yang lalu, khatib ada menyebutkan, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak mengerti, kamu tidak memahami atau kurang faham, ragu-ragu, tanyalah pada orang yang mengerti. Bermakna apa? Kalau kita nak bertanya kepada orang yang, kita nak bertanya soalan berkaitan dengan akidah, berkenaan dengan ilmu tauhid, maka cari orang yang memang areanya, expertisnya itu bahagian ilmu tauhid. Kalau kita nak tanya berkenaan dengan hukum tajwid, tanya orang yang memang qari. Jangan tanya hukum tajwid kepada ahli hadis. Tanya masalah hadis, tanya kepada orang yang memang mendalami ilmu hadis. Jangan tanya kepada orang yang pakar tafsir, dan begitulah seterusnya. Jadi kalau kita memang ada kaum keluarga yang memang alhamdulillah, memang Allah SWT berikan kepadanya itu ilmu, maka itu adalah satu kemudahan, satu rahmat. Lepas tu dalam firman Allah kata apa dalam ayat lain? Allah kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempelajari ilmu, orang-orang yang berilmu itu beberapa darjat. Allah beritahu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Mujadilah kalau tak silap saya. Jadi itu adalah satu peluang Allah berikan. Ada di antara keluarga kita, kita rebut. Dalam arti kata lain, jangan kita bertanya kepada orang lain kalau ada keluarga kita sendiri yang memang ada kemahiran tersebut. Tanya pada ahli keluarga. Senang, mudah, subhanallah. Baik. Maka Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha berjumpa dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Kemudian beliau menceritakan kepada sepupunya itu tentang apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam arti kata lain, Siti Khadijah menceritakan, memberitahu kepada Waraqah bin Naufal apa yang diberitahukan kepadanya oleh Rasulullah SAW, daripada apa yang baginda lihat, daripada apa yang baginda dengar dan sebagainya. Yang kita dengar baginda dipeluk oleh malaikat Jibril AS dan sebagainya. Baik, ceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal berkata, Kudus, Kudus, Maha Tuhan yang suci, demi zat Allah yang suci, demi zat Allah yang suci, demi zat yang jiwa Waraqah ada di tangannya. Jika semua yang engkau cakapkan ini benar, wahai Khadijah, sesungguhnya dia telah didatangi oleh Jibril yang dahulu. Dia telah didatangi oleh Namus yang dahulu pernah datang kepada Musa. Baginda adalah Nabi umat ini. Katakanlah padanya hendaklah baginda tetap. Jadi bila Siti Khadijah radhiyallahu anha
Setelah mana menceritakan kepada sepupunya Warakah bin Naufal, Warakah bin Naufal menjawab, demi yang jiwa Warakah berada di tangannya, jadi berada di kekuasaannya, jika benarlah apa yang kau ceritakan itu wahai Khadijah, apa yang kau cakap ini benar oleh Khadijah, jika benar, maka sesungguhnya suamimu Rasulullah SAW telah didatangi oleh namus. Namus ni bahasa dahulu, nama yang digelarkan bagi malaikat Jibril alaihissalam, yang dahulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Baginda adalah umat Nabi, umat ini, katakanlah padanya hendaklah baginda tetap. Dua Warakah bin Naufal bilang. Pertama, beritahu Nabi Warakah bin Naufal beritahu kepada Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman, Nabi umat ini. Dan yang kedua, hendaklah Nabi tetap. Kerana apa? Kalau berlandaskan ilmunya Warakah bin Naufal, setiap para Nabi dan Rasul itu akan diuji. Terutama diuji oleh kaumnya. Terutama khususnya itu diuji oleh kaumnya. Semua para Nabi, semua para Rasul itu diuji. Subhanallah. Baik. Jadi, dua yang Warakah bin Naufal confirmkan dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Baik. Setelah berjumpa dengan Warakah bin Naufal, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha pulang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Warakah bin Naufal. Dan Siti Khadijah pula report balik, bahasa kita report balik kepada Rasulullah SAW apa yang dikatakan oleh Warakah bin Naufal. Subhanallah. Jadi sudah tetap ni, Siti Khadijah memang inginkan suaminya itulah Nabi akhir zaman, dan Nabi sudah dikonfirmkan oleh Warakah bin Naufal bahawa baginda adalah Nabi akhir umat ini. Baik. Dah confirm, maka setelah selesai bekalan Nabi SAW, setelah selesai bekalan Nabi SAW ketika Nabi berada di Gua Hira, maka Rasulullah SAW turun seperti kebiasaan Nabi SAW, turun daripada Gua Hira, kemudian langsung pergi ke Kaabah, lalu melakukan tawaf. Nabi seperti biasa yang kita dah lalu, setelah Nabi punya bekalan yang habis, Nabi turun daripada Gua Hira dan pulang ke rumah. Dan kebiasaan Nabi SAW, apabila sebelum pulang ke rumah, baginda akan melakukan tawaf terlebih dahulu. Jadi kalau ini sebenarnya benda yang kita boleh ambil pengajaran, ambil contoh. Ambil contoh apa? Kita apabila diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keizinan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk melakukan umrah, diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk melakukan umrah, ambillah peluang emas itu untuk memperbanyakkan melakukan tawaf. Memperbanyakkan melakukan tawaf. Kalau kita nak pergi shopping, tak salah shopping, tapi letakkan masa. Letakkan masa. Rugi kalau kita duduk shopping, duduk buat benda-benda lain, tapi kita tak memperbanyakkan tawaf. Dekat Kaabah saja boleh buat ibadat tawaf tu. Kat Singapura tak boleh buat. Kalau kat Singapura tak buat tawaf satu tempat je, nama tawaf pasar Gilang. Pusing udang, pusing cari ikan. Tapi tu bukan tawaf ibadat. Itu tawaf cari makan. Jalan-jalan cari makan. Tawaf sana, tawaf sini. Habis grup semua dah tawaf. Subhanallah. Belinya tak, tengok je. Subhanallah. Jadi kalau kita pergi sana, ambil peluang. Rebut peluang Allah berikan untuk kita memperbanyakkan tawaf. Ibadat lain pun buat juga, tapi terutama ibadat melakukan tawaf. Jadi kalau kita rasa, ustaz, kalau saya nak ikut Nabi sebelum balik hotel, saya nak tawaf dulu, boleh tak? Boleh, lagi bagus. Tapi kalau barang-barang shopping, kalau rasa barang-barang shopping itu boleh terhalang melakukan tawaf, balik hotel dulu, letak saja barang, kemudian turun balik, terus pergi masjid. Kalau ada wuduk lagi, alhamdulillah, terus masuk masjid, terus lakukan tawaf.
Yang dari masalahnya tu bila letak barang nampak katil. La ilaha illallah. Bila nampak katil pula tak macam katil kat rumah kat Singapura. Punyalah empuk, punyalah lembut. Terus nampak Cik Ta dengan Cik Mut. Tahu Cik Ta Cik Mut? Bantal dan selimut. Kena pula aircon, kat luar pula panas. La ilaha illallah. Terus masuk atas katil. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus belayar. Itu yang jadi parah tu. Kan? Sampai tertinggal semayang 5 waktu di masjid. Subhanallah. Jadi, kita ambil peluang. The best sekali, sebelum kita nak pergi berangkat daripada rumah, kita nak pergi ke Tanah Suci, Tanah Haram Mekah Madinah, kita plan dulu. Rancang nak buat apa, berapa juz nak baca waktu kat sana, berapa tawaf nak baca waktu kat sana. Bila kita rancang, kita akan letak target. Jadi, itu akan memotivasi diri kita untuk melakukan amal-amal yang banyak bila berada di Tanah Suci. Baik, sambung kita pada tadi apa yang dikatakan. Dari Nabi SAW sebelum pulang ke rumah, kebiasaan Nabi itu akan melakukan tawaf. Jadi apabila Nabi sedang melakukan tawaf, itulah Nabi SAW bertemu dengan Warakah bin Naufal. Dan telah kita lalu pada minggu lalu, bahawa Warakah bin Naufal itu matanya sudah buta. Matanya sudah buta dan ketika itu berada di mataf, tempat tawaf itu. Kemudian Warakah bin Naufal berjumpa dengan Nabi SAW. Warakah bertanya kepada Nabi, wahai sepupuku. Ada yang mengatakan, wahai anak saudaraku. Nanti kita akan lalu, kenapa dipanggil anak saudaraku? Kenapa dipanggil sepupuku? Warakah berkata, wahai sepupuku, wahai anak saudaraku, ceritakan kepada aku apa yang kau lihat dan juga dengar. Warakah bin Naufal ni eager nak tahu. Nak dengar full story lah. Tempoh hari dengar melalui mulut sepupunya, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kali ini jumpa dengan orang yang mengalaminya. Orang yang sendiri directly mengalami peristiwa tersebut. Maka Nabi SAW menceritakan apa yang baginda lihat dan dengar kepada Warakah bin Naufal. Nabi ceritakan balik. Kalau kena kita, mungkin kita dah penat. Alah Pak Haji, saya dah cerita kat 10 orang lah. Pak Haji ni orang nombor 11 tau. Penatlah saya nak cerita. Nanti tahun depan saya rekodkan bagus. Saya rekodkan, saya kasih kat Pak Haji dengar sendiri. Kalau kita jadi macam itu. Pasal penat kan? Orang nombor 1 kita cerita A sampai Z. Orang nombor 2 mungkin A sampai Y. Orang nombor 3 mungkin A sampai G je. Orang nombor 4 sampai 10 mungkin A sampai C. Penat kan nak cerita? Tapi Nabi SAW akhlak Nabi itu paling tinggi. Itu yang Allah kata dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun. Akhlakmu ya Rasulullah itu adalah akhlak yang paling tinggi. Tapi Nabi ceritakan juga kepada Warakah bin Naufal apa yang Nabi alami. Apa yang Nabi dengar, apa yang Nabi lihat. Baik. Warakah bin Naufal berkata, langsung Warakah bin Naufal berkata apa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah Nabi umat ini. Sesungguhnya Jibril yang dahulu pernah datang kepada Nabi Musa AS telah datang kembali padamu. Warakah bin Naufal firmkan lagi Nabi SAW. Berikan lagi Nabi semangat. Cekalkan lagi hati Nabi SAW. Apa kata Warakah bin Naufal? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah Nabi umat ini. Warakah bin Naufal ini, kalau kita ingat pada minggu yang lalu, beliau ini adalah orang yang mempercayai agama Nasrani dan juga agama Yahudi. Bermakna dia orang yang beragama. Dia bukan orang yang penyembah berhala. Sebab tu kita dengar daripada tadi Warakah bin Naufal asyik mengatakan demi yang jiwaku berada di tangannya. Yang ini berada dalam kekuasaannya. Kalau biasa orang-orang Arab zaman dahulu, pada zaman itu mereka akan menyebut Lata demi Uzza, nama-nama Tuhan mereka, patung-patung mereka, na'udzubillah. Tapi Warakah tidak, kerana beliau ini adalah orang yang beragama. Orang yang mempunyai agama.
Baik. Jadi Warakah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah Nabi umat ini. Nak confirmkan Nabi, nak beritahu Nabi, cekalkan hati. Nak confirmkan Nabi, ya Rasulullah, engkau adalah Nabi umat ini. Sahlah, confirmlah engkau adalah Nabi umat ini. Sesungguhnya Jibril yang dahulu pernah datang kepada Nabi Musa AS telah datang kembali padamu. Malaikat Jibril AS yang dahulu datang kepada Nabi Musa AS, bukan sahaja Nabi Musa, tapi kepada semua para Nabi dan semua para Rasul. Malaikat Jibril AS ini sebagai utusan daripada Allah, perantaraan yang Allah utuskan untuk para Rasul, Nabi dan Rasul. Yang namanya Nabi Musa AS, yang namanya malaikat Nabi Idris, yang namanya Nabi Nuh AS, yang namanya Nabi Isa AS, yang namanya Nabi Hud AS, yang namanya Nabi Saleh AS. Semuanya itu didatangi oleh malaikat Jibril AS. Sebab tu malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia, ketua segala malaikat. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan berupa membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Subhanallah, itu satu kemuliaan. Jadi Warakah bin Nawfal ini nak beritahu kepada Nabi SAW bahawa malaikat Jibril yang datang pada kamu ini dulu pernah datang kepada Nabi Musa AS. Baik. Dekat sini dia ada persoalan lah. Kenapa Warakah bin Nawfal hanya menyebut Nabi Musa? Kenapa tak sebut Nabi Isa? Sedangkan Nabi Isa itu lagi dekat dengan zaman Nabi SAW daripada zamannya Nabi Musa. Kan? Ada yang mengatakan bahawa kerana Warakah bin Nawfal ini, walaupun ketika itu sudah menganut agama Nasrani, tetapi isi main content dalam agama Nasrani itu ada dalam agama ataupun apa yang dibawakan oleh Nabi Musa AS. Ada dia punya main content, kebanyakannya itu sama. Dari syariatnya itu sama, akidahnya juga sama. Akidah definitely sama, takkan berubah. Tapi bila syariat, kebanyakannya itu sama. Jadi sebab itu hanyalah cukup dikatakan diturunkan kepada Nabi Musa AS. Tak perlu disebut kepada Nabi Isa juga. Pasal itu sudah masuk automatik. Subhanallah. Sambung kata Warakah bin Nawfal, engkau akan didustakan, engkau akan disakiti, engkau akan diusir, dan engkau akan diperangi. Warakah bin Nawfal ni bukan nak takut-takutkan Nabi SAW. Warakah bin Nawfal ni bukan nak takut-takutkan Nabi. Tu kalau kena kita, Pak Haji, luar Pak Long ni saya barulah dapat ijazah. Pak Long ni baru saya dapat ijazah dah takut-takutkan saya. Subhanallah. Warakah bin Nawfal beritahu Nabi SAW supaya sebagai mentally prepared. Jadi Nabi tahu apa yang akan Nabi tempuhi ini apabila Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Tahu nanti ke belakang hari ni apa yang akan jadi. Bukan nak takut-takutkan, tapi nak beritahu kepada Nabi SAW apa yang akan jadi pada masa akan datang. First kali engkau akan didustakan. Nabi SAW akan didustakan. Akan didustakan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Arab. Baik. Yang kedua, Nabi akan disakiti. Nabi akan disakiti oleh kaumnya. Subhanallah. Baik. Kalau kata didustakan itu, banyak cerita Nabi SAW itu didustakan. Kalau kita lihat kembali tentang perkara berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj. Abu Jahal pukul canang bahawa Nabi SAW ini mendustakan, bawa cerita-cerita yang bedek. Subhanallah. Kemudian Warakah bin Nawfal mengatakan engkau akan disakiti. Engkau akan disakiti. Yang menyakiti Nabi SAW itu diantaranya adalah pakcik Nabi sendiri, Abu Lahab. Ummu Jamil, isterinya, meletakkan duri-duri pada jalanan yang Nabi dilalui oleh Nabi SAW. Yang ketiga, engkau akan diusir. Akan dikeluarkan daripada kotamu.
akan dikeluarkan daripada negerimu walaupun negeri itu negeri yang paling kamu sayang. Yang keempat, engkau akan diperangi. Nah, itu sudah jelas bagaimana Nabi SAW berperang dengan orang-orang kafir. Kenapa Waraqah bin Naufal memberitahu empat-empat sifat ini kepada Nabi SAW? Kalau kita dengar tadi, maksudnya apa sebab? Apa yang menyebabkan Waraqah bin Naufal boleh confirm Nabi akan kena ni empat-empat? Jadi, Nabi SAW itu yang pertama diberitahu oleh Waraqah bin Naufal sebagai mentally prepared. Jadi Nabi tahu apa yang akan berlaku nanti pada belakang hari. Yang kedua, Waraqah bin Naufal tahu perkara-perkara ini akan berlaku kerana based on Nabi-Nabi terdahulu kena apa yang akan dialami oleh Nabi SAW. Apa yang Nabi akan kena ini, yang tadi kita dengar tu, aku akan didustakan, akan disakiti, diusir, diperangi. Semua ni pernah dialami oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi SAW. Kata pepatah, based on experience Nabi-Nabi terdahulu. Based on pengalaman Nabi-Nabi terdahulu. Sebab itu Waraqah bin Naufal berani cakap apa yang akan dialami oleh Nabi SAW. Di antaranya seperti yang Allah rakamkan dalam surah Nuh, tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita dengar tadi tentang engkau akan didustakan. Engkau akan didustakan. Itu yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dalam ayat tu, dalam apa Allah kata dalam Quran tu, dan juga Nabi Nuh alaihi salam itu disakiti. Apa Allah kata dalam Quran? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini mengajak umatku, berdakwah kepada umatku lailan wa nahara, malam dan siang. Berpada terus menerus Nabi Nuh AS dakwah ni. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka perkara itu tidak, maka dakwahku itu, ajakanku itu tidak menambah apa-apa kepada mereka, melainkan mereka itu bertambah lari. Subhanallah. Kalau kita dengar ni sedih kan? Sedih. Wa inni kullama da'autuhum. Dan aku ini setiap kali mengajak mereka, berdakwah kepada mereka. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, agar mana engkau mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka ni, buat gini. Wastaghshaw thiyabahum. Mereka mengambil baju mereka menutup. Disakiti. Subhanallah. Nabi Nuh AS berkata, ya qala Nuh rabbi innahum asawni. Wahai Tuhanku, mereka telah menderhakai kepada aku. Mereka telah mengingkariku. Innahum asawni. Dan wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikut orang yang tidak akan menambahkan apa-apa kepada harta mereka dan anak-anak mereka, melainkan kerugian sahaja, kerugian belaka. Sampai Nabi Nuh AS dah dikatakan seperti itu. Nabi Nuh AS, last kali Nabi Nuh AS doa, qala rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh AS berdoa, ya Allah, jangan kamu tinggalkan, jangan kamu biarkan di atas muka bumi ini mana-mana daripada orang-orang kafir. La tazar 'alal ardi minal kafirina. Jangan kamu biarkan atas muka bumi ini mana-mana orang kafir. Kata Nabi Nuh AS, innaka intazarhum. Sesungguhnya engkau jika membiarkan mereka, innaka intazarhum yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, ya Allah. Kata Nabi Nuh AS, dah putus asa. Dah cakap banyak kali, 950 tahun dakwah, masih lagi berdegil. Nabi Nuh AS angkat tangan. Wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak akan melahirkan mereka orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang kafir. Subhanallah. Itu yang didoakan oleh Nabi Nuh AS. Akhirnya Allah SWT menurunkan azabnya kepada kaum Nabi Nuh AS dengan banjir yang besar. Jadi Waraqah bin Naufal in a way
based on apa yang dialami oleh para nabi terdahulu. Terutama itu contoh Nabi Nuh. Nabi Musa AS pun sama juga. Di keluar Nabi Nuh AS, Nabi Musa terpaksa keluar daripada bumi Mesir kerana larikan diri 8 hari 8 malam pergi ke bumi Madian. Tinggal bersama Nabi Shu'aib alaihissalam, kahwin sekali kat sana. Dah genap 40 tahun pulang ke rumah, pulang ke negeri Mesir kerana nak menjalankan dakwah. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Subhanallah. Dan begitulah. Dan Nabi Nuh AS juga, Nabi Musa AS juga disakiti oleh kaumnya. Dah kasih macam-macam kepal-kepal pula buat patung lembu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik. Jadi Warqah bin Nawfal ini bukan just main agak-agak, tapi based on pengalaman. Apa yang kita boleh apa yang kita boleh fahami daripada apa yang diberitahukan oleh sepupunya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan siap kena terima ujian daripada Allah. Kena siap terima ujian daripada Allah. Kena siap. Siap. Kalau kita benar-benar orang yang beriman, kalau kita benar-benar berada di atas titian siratal mustaqim, kita benar-benar mentaati perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, benar-benar menjaga keluarga kita, memastikan keluarga kita dalam keadaan takwa, bermakna kita dan keluarga kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni bukan nak takut-takut. Ujian tanda Allah sayang. Tu kita kena ingat. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu tanda Allah sayang. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, kata Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kami pasti akan menguji kamu. مِنَ الْخَوْفِ, daripada ketakutan. وَالْجُوعِ, daripada kelaparan. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, dan kekurangan daripada harta-harta. Wal anfusi, dan kematian berlaku. Bermakna orang-orang yang kita sayang bertambah kurang, diambil pergi. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dan buah-buahan. Bermakna kita punya makanan-makanan akan berkurangan. Ujian ni. Wa basyiri sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang bersabar. Allazina iza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu apabila mereka itu ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini ketika ditimpa musibah. Apa maksud musibah? Ditimpa ujian, bukan ditimpa kematian. Tapi tak salah, memang kita pun kematian itu juga ujian. Cuma kita ni kalau beritahu si fulan itu sakit kanser, kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum mati lah, dia sakit je. Ni tak faham ni. Tak faham. Pak Haji ni tak faham. Allah kata orang yang ditimpa ujian, dia menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Jadi kalau kita orang yang benar-benar berada dalam landasan siratul mustaqim, bermakna kita kena siap diuji oleh Allah. Kalau kita lihat semua daripada A sampai Z, kehidupan kita semuanya okey, bermakna something is not right. Ada yang tak kena dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup yang benar, kita hidup dalam mentaati Allah, pasti akan kena uji. Kena uji. Dan ujian itu datang daripada macam-macam arah. Soal kekurangan harta, soal ditimpa penyakit, soal rasa ketakutan, soal dibuang kerja, soal anak-anak, soal mak bapak. Anak-anak okey, mak bapak pula buat perangai. Bukan orang sini lah, orang-orang dekat utara sebelah tepi, jauh sikit. Mak bapak pula, anak-anak pula buat perangai, suruh semayang, tak nak semayang. Ini ujian. Ini ujian. Jadi kalau kita lihat semua okey, saya suruh semayang, anak saya semayang, saya nak semayang pun senang.
Saya pula isi saya semayangkan saya. Lagi bagus. Semua senang ni. Sakit tak ada. Fir'aun tu Allah SWT uji dia, diberikan dia istidraj. Dia itu tak pernah sakit walaupun penyakit gatal. Walaupun penyakit gatal Fir'aun tak ada. Allah hayalkan Fir'aun dengan kerajaan dia. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Baik, jangan pula kita buat modal. Nampak kawan kita pergi camping, kawan-kawan kita semua gatal, kita tak gatal. Kawan kita berkata, kau ni dah kena macam Fir'aun ni, tak pernah gatal pula. Itu dah memang kebetulan. Subhanallah, jangan kita nak jadikan modal. Subhanallah. Jadi nak bilang pada kita ni adalah, kita ni kena siap diuji. Kalau diuji, ingat, ini datang daripada Allah kerana Allah sayang. Itu yang nak kena ada dalam hati kita. Allah berikan kepada kita ujian kerana Allah sayang. Bukan kerana Allah nak menyiksa kita, kerana Allah nak menzalimi kita, Allah melupakan kita. Tidak, maha suci Allah. Tidak, perkara itu tidak mungkin. Allah beri kita ujian kerana Allah sayang pada kita. Subhanallah. Balik pada tadi tentang Waraqah bin Naufal. Setelah itu Waraqah bin Naufal mencium umbun-umbunnya Nabi SAW. Dah ditahu apa yang Waraqah bin Naufal. Setelah itu Waraqah bin Naufal berkata kepada Nabi SAW, Seandainya aku masih hidup pada hari itu, seandainya aku masih hidup pada masa itu, pasti aku menolong. Pasti aku akan menolong. Aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa kita dah, andai kata aku ni masih hidup waktu engkau diuji ya Rasulullah, pasti aku akan menolong kamu ya Rasulullah. Subhanallah. Waraqah bin Naufal percaya Nabi on the spot. Tak ada 50-50 lagi. Kerana sudah nampak zahir tanda-tanda keimanan, tanda-tanda kenabian atas diri Nabi SAW. Setelah itu Waraqah bin Naufal mencium umbun-umbunnya Nabi SAW. Dan setelah itu Nabi berlalu pergi dan pulang ke rumahnya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi bab berkenaan dengan penerimaan wahyu yang pertama ini pada minggu hadapan, insyaAllah. Kita tutup dengan surah Wal Asri dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.